Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Oke, untuk PDPR pada hari ini cikgu akan sambung untuk tajuk 5.2 3 keadaan jirim. Oke, mohon pelajar tumpukan perhatian pada slide yang cikgu terangkan ya. Oke, jirim terdiri daripada zara-zara yang seni ya, Zara-zara ini amat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar maupun menerusi mikroskop cahaya ya. Zara-zara tersebut hanya boleh dilihat melalui mikroskop elektron. Oke, teori kinetik jirim menyatakan bahwa jirim terdiri daripada zara-zara halus yang diskrit dan sentiasa bergerak pada semua arah. Oke, kalau kamu tengok gambar aja ini, inilah ya pergerakan jirim ini dia dari semua arah ya, maknanya atas bawah depan belakang kiri kanan ya. Oke, zara-zara jirim sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Apabila tenaga dibekalkan kepada suatu jirim, zara itu akan bergerak lebih laju. Oke, jadi ini susunan zara-zara tersebut. Apabila tenaga dibekalkan, maka dia akan bergerak lebih laju dan menjauhi antara satu sama lain. Seperti dalam gambar aja yang kedua. Kita tambah lagi tenaga haba, maka dia lebih jauh antara satu sama yang lain. Oke, sebaliknya, zara ini akan bergerak lebih perlahan apabila disejukkan. Oke, jirim wujud dalam tiga keadaan yang berlainan, yaitu pepejal, cecair, dan juga gas. Air merupakan satu-satunya bahan di muka bumi ini yang wujud secara semula jadi dalam ketiga-tiga keadaan ya. Oke, air boleh wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Oke, apabila disejukkan ia berubah menjadi ais, dan apabila dipanaskan melebihi suhu 100 derajat Celcius pula ianya akan berubah menjadi steam ataupun gas. Jadwal 5.3 perbandingan sifat antara tiga keadaan jirim. Oke. Jadi sifat itu yang kita bandingkan adalah bentuk, jisim, isi padu, kebolehmampatan. Oke. Jadi keadaan jirim itu seperti yang cikgu nyatakan tadi ada tiga, yaitu pepejal. Ini ya. Oke, diikuti oleh cair dan gas. Jadi ketiga-tiga keadaan jirim ini berbeza ya dari segi bentuk, jisim, isi padu, dan juga kebolehmampatan. Oke, nah, ini Anda perlu pahami dan jelas. Oke, pepejal. Ruang antara zara sangat kecil ya. Ruang antara satu zara itu sangat kecil. Oke, susunan zaranya tersusun sangat rapat. Oke, dari segi pergerakan, ianya hanya bergerak pada kedudukan yang tetap. Oke. Contoh-contoh pepejal seperti dalam gambar raja inilah, ya. Yang kamu lihat di sekeliling kamu yang bentuk pepejal, itulah contoh jirim dalam bentuk pepejal. Ya. Oke. Seterusnya cecair pula. Oke, ruang antara zara sederhana ya, sederhana. Oke, susunan zara tersusun rapat. Oke, pergerakannya bebas, bergerak, menggelongsor, dan berlanggar antara satu sama lain. Nah, ini ciri-ciri bagi cair dari segi pergerakan zara-zara dan juga susunan zara-zara. Nah, ini gambaran dia lah. Ya. Beza dengan yang tadi kan. Nah, ini dia rapat. Oke. Cecair. Ini contoh cecair yang kamu lihat di sekeliling. Apa saja bentuk cecair yang ada di sekeliling kamu itu. Itulah merangkumi sifat-sifat bagi jirim dalam keadaan cecair. Oke, yang seterusnya gas. Oke, ruang di antara zara besar. Besar ini jauh lah, luas. Ya. Tengok jarak dia. Antara satu zara dengan zara yang lain adalah jauh. Ataupun besar. Oke, dari segi susunan berjauhan antara satu sama lain. Oke, dari segi pergerakan bebas, bergerak secara rawak dan berlanggar
antara satu sama lain. Oke. Jadi contoh-contoh gas yang ada di sekeliling kita, semua jenis gas, ya, karbon dioksida, oksigen, ya, nitrogen. Itu adalah ciri-ciri jirim dalam bentuk gas. Oke, yang seterusnya plasma, ya. Oke, kalau tadi ada 3 ya, pepejal, cair, dan juga gas. Oke, satu lagi bentuk jirim adalah plasma. Oke, matahari tidak dikategorikan sebagai pepejal maupun gas. Oke, matahari berada dalam keadaan jirim yang disebut sebagai plasma. Jadi kalau kita bagi contoh, plasma ini di alam semesta kita adalah matahari ataupun bintang. Dia punya bentuk dalam keadaan plasma, bukan pepejal dan juga bukan gas, apalagi cair kan. Oke, itulah bentuk plasma, ya. Oke. Seterusnya kadar resapan dalam 3 keadaan jirim, ya. Oke, jadi zara-zara dalam jirim, sama ada pepejal, cecair, ataupun gas akan bergerak. Walaupun dia bergetar, kita katakan dia juga bergerak lah. Oke, jadi kita boleh katakan bahwa zara-zara ini akan bergerak dalam pelbagai arah. Ya, kita ambil contoh bau minyak wangi, ya. Bau wangian, ya, kita boleh rasa dalam satu bilik dari semua tempat, dari depan, belakang, kiri ataupun kanan, atas, bawah. Oke, bila perkara ini berlaku, kita katakan sebagai zara-zara ini telah meresap ke seluruh kawasan tersebut. Dia telah meresap ke seluruh kawasan tersebut, menyebabkan bau itu boleh dihidu di mana-mana kawasan di tempat tersebut. Oke, ini dinamakan sebagai resapan. Ya, dinamakan sebagai resapan. Oke, apa dia resapan? Proses pergerakan zara-zara jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Ini dia punya definisi. Jadi pelajar-pelajar perlu hafal, definisi ini. Oke. Jadi kadar resapan zara-zara dalam cecair, gas, dan juga pepejal adalah berbeza-beza, ya, berbeza-beza. Jadi contoh ada ditunjukkan dalam gambar aja. Oke, mohon pelajar teliti, ya, teliti, ya, apa yang berlaku dalam pepejal, ya, dalam pepejal. Oke, dalam cecair dan juga dalam gas. Oke. Dalam pepejal kita letakkan hablur kuprum 2 sulfat biru, ya. Di dalam ini ada agar ini jernih, ya. Oke. Jadi selepas beberapa hari kita dapati agar-agar itu telah menjadi warna biru. Maknanya hablur kuprum 2 sulfat ini telah meresap ke dalam agar dan menukarkan warnanya daripada jernih kepada biru. Oke. Begitu juga dalam cecair. Kita letak sebutir hablur kuprum 2 sulfat. Selepas beberapa jam kita dapati air itu telah berubah menjadi warna biru. Ini juga bukti bahwa zara-zara hablur kuprum 2 sulfat itu telah meresap ke dalam air. Oke. Bagi gas pula kita gunakan contoh gas bromin, ya. Oke. Jadi ini adalah balang gas 10. Yang satu lagi berisi dengan gas bromin. Oke, selepas kita buka dia punya penutup, balang gas yang ada gas bromin, kita dapati balang gas yang berisi udara tadi ini telah dipenuhi oleh gas bromin. Oke, ini juga bukti bahwa
gas itu telah meresap ke dalam udara. Oke. Selepas 15 menit. Tengok selepas. Yang ini selepas beberapa hari. Jadi coba bagi kesimpulan. Dari segi kadar resapan zara-zara ini dalam pepejal, cecair, dan juga gas berdasarkan tempo masa dalam pepejal, dalam cecair, dan juga dalam gas ini. Boleh buat kesimpulan. Tentulah boleh kan? Oke. Jadi kadar resapan dalam zara pepejal adalah sangat rendah. Oke. Manakala dalam cecair lebih tinggi daripada pepejal. Manakala dalam gas lebih tinggi daripada cair. Sebab ini yang paling tinggi lah. Kenapa dikatakan paling tinggi? Sebab dia mengambil masa dalam tempo yang amat singkat. Berbanding cecair dan juga pepejal. Oke, jadi untuk hari ini itu saja apa yang ingin Cikgu sampaikan. Semoga sedikit sebanyak membantu kamulah memahami tiga keadaan jirim. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi pada sesi PDPR akan lain. Assalamualaikum. Salam sejahtera.